أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu yang dinamakan juga sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga yang mana Nabi sebut akan dinaungi oleh sayap para malaikat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menimpah ruah di dalam majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fil ulum fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian kita pada kitab Munyatul Musalli, cita-cita bagi orang yang solat. Pada perkataan musannif, maka sembahyang 5 waktu itu, maka hendaklah engkau ketahui akan qadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala. Situ. Kita ambil situ stesen dia. Kita sambung insya-Allah pada malam ni. Maka hendaklah engkau ketahui, wahai talibal ilm, wahai orang penuntut ilmu, ketahui apa? Akan qada sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala. Sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya sembahyang 5 waktu ini. Tu nak katanya bertuah kita ni. Bertuahnya Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan beribadat kepadanya. Bertuahnya kita, Allah Ta'ala fardukan kepada kita ni solat. Kenapa? Dikarenakan solat itu sebesar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba dia. Sebesar-besar nikmat. Maka sebesar-besar nikmat di sini dengan makna apa? Dengan makna nisbah. Orang panggil nisbah amal ibadah. Nisbah amal ibadah. Maknanya di antara amal ibadat, yang amal ibadat ni merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan di antara segala amal ibadat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka solatlah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan. Besar ganjaran dia kepada kita. Banyak nikmat ni, nikmat kita ni banyak banyak. Allah Ta'ala berikan kita ni boleh hidup pada hari ni. Kita boleh bernyawa, kita boleh makan, minum. Akan tetapi segala nikmat-nikmat tadi tu yang paling besar adalah solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar-besar nikmat. Tu. Bolehlah kita kata solat ni sebesar-besar nikmat kepada orang yang telah sampai maqam dia. Tu yang boleh kita kata tu, Allah, sebesar-besar nikmat ni solat lah. Nak boleh khabar gitu tu, orang yang sudah capai, orang yang sudah sampai pada kemanisan ibadat tu, dia boleh rasa panggil ketenangan.
kemanisan, rahsia yang ada di dalam solat. Baru boleh cakap gitu. Kita dah akan khabarlah nikmat solat tu. Kita. Termasuk saya lah. Kita payah, kita dah, maknanya kita dah khabarlah. Solat lah yang sebesar-besar nikmat. Kita dah khabar sebab kita dah rasa. Kita akan khabar nikmat yang lain lah paling besar. Nikmat duit paling besar contohnya. Allah, nikmat sihat lah paling besar contohnya. Alah, nikmat boleh nak pergi Allah. Sebab itulah kita ni. Sebab itulah kita boleh tinggal solat kerana kita nak buat kerja kita. Tu. Sebab tu kita boleh tinggal solat sebab kita nak buat kerja kita. Sebab kita dah anggap sebesar-besar nikmat itu adalah solat. Sebab kita dah sabar lagi. Maka kita sentiasalah kita ni mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala menganugerahkan kepada kita kemanisan kita dalam ibadat. Amin ya rabbal alamin. Dalam masa yang kita mengharapkan, kita kena usaha Kita kena usaha. Tu. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utiyal abdu fid dunya khairan min an yu'zana lahu fi raq'ataini yusallihima. Kalau di dalam kitab saya ni tidak ada fi, maka kalau yang mana tidak ada fi tu maknanya dia jatuh, kena tambah fi. Ay yu'zana lahu fi raq'ataini yusallihima. Ni sabda baginda Nabi, nak menandakan Nabi telah sampai kepada maqam tersebut. Nabi sebut, tiada diberi akan seorang oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini, dengan makna ketika mana kita hidup ni. Kita hidup, kita boleh apa? Nikmat kita boleh makan, nikmat kita boleh sebagai nikmat, banyak-banyak nikmat tu. Yang terlebih besar kebajikan, yang terlebih besar kebajikan dengan mana yang terlebih amalan yang hasil pahalanya yang lebih besar. Tu masuk terlebih kebajikan tu. Amalan yang hasil pahala. Tu. Daripada diizinkan baginya diizinkan oleh Allah Ta'ala baginya seseorang itu pada mengejarkan 2 rakaat. Yang 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Maknanya apa maknanya? Maknanya 2 rakaat yang kita kerjakan itu merupakan orang panggil kebajikan yang lebih besar. Maknanya 2 rakaat itu dia ni lebih besar nikmat dia, lebih besar kebajikan dia daripada dunia dan juga seisinya. Tu makna dia. Dah kalau 2 rakaat. Dah kalau 4 rakaat, kalau kita boleh semayang 6 rakaat, kalau kita boleh semayang 8 rakaat, lagi-lagilah besar. Sangat besar. Lagi pula sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman ni. Pada akhir zaman kita ni Nabi sebut di antara alamat ataupun kita kata di antara tanda-tanda di akhir zaman nanti, Nabi sebut apa? Ya taqaribuz zaman. Berdekat-dekat masa ni. Masa ni jadi dekat-dekat. Maksud dia apa? Yakni Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala cabut keberkatan di dalam masa tersebut. Pada akhir zaman kita akan melihat tiada dah keberkatan di dalam masa. Kalau kita tengok masa 24 jam sama macam dulu-dulu kala. 24 jam
sebulan 30 hari, setahun 300 berapa? 65 hari. Tak lari. Akan tetapi berbeza. Kalau kita tengok pada zaman dulu, sehari boleh buat 2-3 kerja. 2-3 kerja boleh buat. Tapi pada zaman sekarang buat satu kerja pun kadang tu sehari tak siap-siap. Tu tanda Allah Ta'ala tarik keberkatan masa. Seperti mana kita kata tidak berkat pada kita makan. Makan yang tidak ada berkat. Makan pada zaman kita kata makan tapi tak kenyang-kenyang. Makan kita tidak menghasilkan kebajikan. Makan 2 pinggang tapi tidak ada berkat. Allah, rasa lapar situlah. Tak boleh buat ibadat kepada Allah Ta'ala, rasa lapar, tak kenyang-kenyang. Tu maknanya tidak, Allah Ta'ala sudah tarik keberkatan di dalam makanan kita. Lagi pula, Nabi sebut di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain Nabi sebut yang kusul a'mal. Di akhir zaman ni tanda dia adalah Allah Ta'ala kurangkan. Allah Ta'ala kurangkan kita ni dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurang kita ibadat kepada Allah. Kalau kita tengok surah-surah di dahulu kala, zikir dia lepas sembahyang dia lama. Tapi benda tu tidak menjadi dia ni terganggu pada kerja dia, tak ada. Zaman dulu zikir lama. Sekarang ni zikir dia ni kurang sikit. Kurang sikit. Lepas pada ni semakin dekat dengan akhir zaman, semakin berkurang ibadat. Sehinggalah kita sebab itulah Nabi sebut 2 rakaat tadi ni lebih besar daripada dunia dan juga seisinya. Maka bersyukurlah kita dapat beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita ni solat. Tu adalah nikmat juga. Nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita besar. Yang mana tidak dapat kita nak balas nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita akan tengok. Kenapa? Sebab apa sebesar-besar nikmat? Ni kita akan tengok. Nabi akan sebut. Sebab apa dia besar? Sebab di dalamnya kita ada kemanisan. Di dalam solat tersebut adanya kemanisan. Di dalam solat tersebut adanya ketenangan. Yang mana kesemua benda ni banyak lagi lah sir-sir rahsia yang berada di dalam solat. Yang mana benda ni hanya ada pada solat. Hanyalah kita boleh ketika mana kita berada di dalam solat. Sebab itulah sebab itulah dikatakan sebesar-besar nikmat. Ni semua ni kalau kita tengok ni hakikat ni. Hakikat dah cakap pasal hakikat ni. Hakikat solat. Fafiha, kita tengok apa ada di dalam solat ni. Apa? Fafiha, dan maka padanya, pada solat tadi ni, hasillah bagi seseorang itu khulwah. Hasil, dapat dia khulwah. Hasil dia khulwah. Dapat perasaan dia ni khulwah. Hamba tadi tu ma'ahu, bersama dengan serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khulwah ini apa khulwah? Khulwah ini kita kata panggil bersendirian. Bersunyian. Wah, susah ya. Sunyi, bersunyian seorang hamba tadi tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rasa seronok ni, seperti mana seronoknya kita ni berdua-duaan dengan kekasih kita. Seronok kita dengan kekasih kita berdua-duaan. Seronok, kita rasa seronok ketika mana kita berdua-duaan dengan kekasih kita. Kita tahu tidak ada orang yang melihat, tidak orang yang tahu kita berdua-duaan dengan kekasih kita.
Kita akan rasa seronok benda tu. Kita duduk dengan, sebab apa? Sebab kita duduk dengan kekasih kita. Tu khulwah. Khulwah ni tak tunggu kita ni kena pergi kat gua. Khulwah tak tunggu kita kena pergi keluar daripada negeri, duduk dalam hutan kena khulwah tak. Khulwah ini iaitulah ketika mana kita akad takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinamakan sebagai khulwah. Tu khulwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun hakikatnya kita kata dah ustaz kita sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Ni khulwah macam mana? Ni khulwah. Sebab itulah khulwah itu, walaupun hakikat kita tengok Allah kat luar mayang ramai-ramai, tapi di dalam hati hadirnya perasaan khulwah. Tu adanya perasaan khulwah kita. Kita dengan Allah Ta'ala je. Masuk dalam solat, kita dengan Allah Ta'ala je. Yang lain ni tak ada. Tak ada belaka dah, tak ada. Kosong, habis. Dunia semua kita tinggal tepi belaka dah. Ni kita dengan Allah Ta'ala. Tu makna dia. Walaupun hakikatnya kita kata salat Jumaat dah, akan tetapi dia ni tetap lagi khulwah. Akad takbir itu khulwah. Tu. Wal infiradu bihi. Kenapa? Dan dapat asing. Asing ia seseorang tadi tu dengan dia, dengan Allah Subhanahu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asing dia ni daripada mana? Asing dia ni daripada manusia dan juga daripada dunia. Dia duduk sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia ni hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala je. Dia ingat kepada Allah Ta'ala je. Asing ni. Dia duduk seperti seolah-olah dia ni asing dia ni dengan dunia. Dunia ni duduk kat dunia yang lain. Dan dia ni hanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu panggil asing. Dunia duduk sini, ni kita dengan Allah Ta'ala. Asing. Kita asing. Manusia, dunia, perkara-perkara duniawi asing. Tu perasaan yang perlu kita ada. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita perasaan ni. Kaki kita akan tengok secara keseluruhan. Ada tak di antara sifat-sifat yang kita ada, yang kita sebut pada malam ni, kita cek balik diri kita. Ada tak perasaan khulwah? Ada tak perasaan infirad? Kita rasa tak asing kita ni dengan Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Ada ke tak? Tu kita kena cek balik solat kita ni. Jauh ni kita ni kalau ikutkan ni. Ni kita baca ni. Allah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Hasil perasaan tu. Kerana itulah kalau kita tengok ada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bagaimana keadaan Nabi. Nabi ni dia ni bergaul dengan isteri dia. Sebelum daripada solat, Nabi bergaul. Seolah-olah Nabi ni paling dekat dengan dia. Tak dengan isteri-isteri Nabi. Akan tetapi apabila masuknya solat, Nabi ni seakan-akan orang yang asing. Seakan-akan orang yang asing. Seakan-akan kami ni tidak mengenali Nabi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kerana apa? Kerana dia ni telah asingkan. Azan je terus. Ni hati dia terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Tapi di akhir zaman ni Allah Taala telah tarik khusyuk. Sikit-sikit Allah Taala tarik khusyuk di dalam ibadat kita. Akan tetapi tidak apa. Kita ni senantiasa kita kena berusaha, kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Ta'ala bagi khusyuk kepada kita. Sebab itulah kalau boleh sebelum kita solat, kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha'.
Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Allahumma rzuqna al-khusyu'ah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di dalam solat khusyuk. Selalu kita minta sebelum daripada solat, selalu kita kena doa. Allahumma rzuqna al-khusyu'ah. Allahumma rzuqna al-khusyu'ah. Ada Allah ni kena minta, senantiasa minta. Asing mana? Dan dapat kita tengok wal infirad wal mujalasatu lahu. Dan di dalam solat kita dapat sekedudukan baginya, kita dapat sekedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Sekedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dengan makna apa? Dengan makna seolah-olah kita dapat duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah bila kita rasa perasaan itu, kerana itulah gerak-geri kita di dalam solat ni sentiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Wal inqita'u ilaihi. Lagi pula dan memutuskan dirinya kepadanya. Dan memutuskan dirinya dengan makna iaitu ingatan hati. Diri itu dengan mana hati. Memutuskan hati dia ni kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia memutuskan ingatan dia daripada segala perkara-perkara dunia, dia putus semua. Dia putus semua. Ingat hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Ni kena ada segala perasaan ni dalam solat. Dan dapat padanya, kita tengok lagi. Wa fiha tarfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru. Dan dapat padanya, pada solat itu, mengangkat daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang diantaranya dan diantara Tuhannya. Sepatutnya apabila kita mengangkat takbir, terus kita ni boleh berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus hati kita ni sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi adanya dinding. Dinding inilah yang kita kata, orang panggil urusan duniawi yang seakan-akan dinding. Urusan duniawi inilah yang menghalang kita ni daripada kita ingat kepada Allah Ta'ala seperti mana dia ni dinding. Dinding dengan makna urusan dunia. Dan juga tabir. Tabir ni sama, dinding, penghalang. Maka kalau kita tengok, di antara sebabnya juga, di antara sebabnya kita ada dinding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kerana kita tidak menjaga mata. Kerana kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan perkara tersebut menjadi dinding. Menjadi orang panggil hijab kita ni untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita melepaskan perkara yang boleh kita, yang menghalang kita tadi tu. Contoh sekarang ni kita ni banyak berurusan dengan handset lah. Dalam handset tu banyak perkara kita lihat. Macam-macam perkara kita lihat. Ada Allahu Rabbi dah. Tak ada nak kata. Macam-macam benda kita tengok. Perkara seluruh dunia tu kita dapat tahu melalui handset. Dan perkara-perkara yang tidak elok ada, semua ada di dalam handset. Maka bila kita tinggal contoh, insya-Allah kalau kita tinggal dalam masa seminggu, insya-Allah Allah Ta'ala akan kembalikan kepada kita. Allah Ta'ala akan memberikan rasa kepada kita ni khusyuk di dalam solat balik. Terang tak cakap boleh terang, ulama kata.
Tak, kita tinggalkan perkara yang membuat hijab ke atas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala akan berikan kita balik rasa khusyuk tu kepada kita. Kita tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Taala, kerana itulah menjadi penghalang kita ni merasa kemanisan kita berada di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Dan itu seterusnya, nyatalah padanya itu. Nyatalah dengan mana apa? Dicampurkan di dalam hati seseorang ini. Dicampurkan di dalam hatinya. Tu maksud nyata. Akan apa? Segala haqaiq dan asrar. Ada dan asrar. Haqaiq, segala rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Asrar ni juga samalah. Asrar ni dengan makna rahsia juga. Hakikat-hakikat dan rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok rahsia ke Allah Subhanahu Wa Taala ni terlalu banyak. Yang mana kalau Allah Taala berikan kepada hamba, seseorang hamba itu, maka hamba tu akan dapat merasakan rahsia yang Allah Taala berikan kepada dia. Akan tetapi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala ini kita boleh dapat, kita boleh rasa, iaitu dengan kita ni melakukan solat, dengan kita berada di dalam solat, kita boleh cari rahsia ini. Dengan kita sujud dengan penuh khusyuknya, kita rukuk dengan penuh tawaduknya, maka kita akan mendapat rahsia-rahsia yang Allah Taala berikan. Yang mana rahsia-rahsia ini tidak Allah Taala berikan kepada orang yang tidak melakukan solat. Orang yang tidak melakukan solat tidak akan mendapat rahsia ini. Rahsia ini hanya akan dapat kepada orang yang melakukan solat sahaja. Kalau ditakdirkan seorang itu mendapat satu rahsia keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana rahsia tersebut tidak diberikan kepada hamba-Nya yang lain, maka hamba dia ni dia akan melakukan solat dengan penuh rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala telah beri rahsia kepada dia. Dia akan merasa rasa lain ketika mana buat solat tu, rasa lain. Manis dia tu lain daripada orang lain. Sebab Allah Ta'ala beri rahsia dia lebih daripada orang lain. Ni. Tu mengikut khusyuk lah. Mengikut kadar khusyuk seseorang. Sebab ada orang yang dapat ilmul yaqin. Ada yang ainul yaqin. Ada yang haqqul yaqin. Bau durian. Orang yang khusyuk dia sekadar bau durian. Molek durian ni. Dia tahu sekadar tu je lah. Ada orang yang tengok isi dalam durian. Tu yang dinamakan ainul yaqin. Kuning molek durian ni. Ni kuning molek durian ni. Dia siapa tahap tu? Lebih daripada ilmu yaqin tadi. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan haqqul yaqin. Dia boleh rasa durian tersebut dan dia rasa betapa lazatnya durian tersebut. Itu orang yang telah sampai mengikut tahap khusyuk masing-masing. Tu. Moga-moga kita dapat ni. Rabbi. Sebab itulah kalau kita tengok Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, ketika mana sebelum dia daripada solat, maka dia ni berpeluh, bergetar habis ni badan dia. Dia ni berpeluh sebelum dia nak akad takbir. Kerana apa? Kerana dia rasa takut. Khauf dia ni dengan keagungan, dengan azim, dengan jalalnya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula dia ni rasa gemetar kerana dia takut. Dia takut di dalam solat nanti dia ni ingat kepada dunia. Ni orang yang Allah Taala berikan rahsia, yang Allah Taala berikan panggil asrar solat tu kepada seseorang hamba dia tu. Tengok keadaan bagaimana kita kalau boleh
Tak? Kalau boleh paling cepat satu kita nak lah. Tu. Paling cepat kita lah. Dan kita bahkan kita ni merasa solat itu menyekat kita daripada buat kerja. Kita rasa solat tu berat. Kita rasa solat ni menyekat kita daripada buat kerja. Tadi solat zuhur dah mayang asar pula. Mayang asar dah tadi masuk maghrib pula. Mayang maghrib, mayang isyak pula. Tu. Kisah kita rasa solat yang menyekat. Sebab kita tidak merasa kemanisan tu. Sebab kita tak merasa nikmat, kita tidak merasa rahsia manisnya kita buat kita ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah berat ni. Berat solat kita ni. Kecualilah orang yang khusyuk. Orang khusyuk ni Allah. Orang yang daimun. Moga-moga kita ni Allah Taala beri tergolong kita ni daripada golongan orang yang daimun. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita nak solat. Lepas solat berasa lagi nak solat. Sebab apa? Sebab kita rasa kemanisan dia yang berada di dalam solat. Kita rasa Allah zuk tu. Kita rasa tu. Moga-moga Allah Taala berilah kepada kita. Teranglah padanya pada solat, cermelang segala cahaya. Cemerlang dengan mana cermelang hati. Cermelang hati. Iaitulah dengan kita. Apa makna cemerlang hati ni? Iaitulah hati kita ni ingat kepada Allah Ta'ala jua. Dan kita merasa tenang. Tu cemerlang hati. Kita ingat kepada Allah Ta'ala dan kita rasa tenang di dalam solat kita. Sebab itulah gerak-geri seseorang yang khusyuk itu, orang yang cemerlang hati dia ni, gerak-geri dia cermat, dok gerak banyak, cermat molek. Akan tetapi sebaliknya bila kita tidak cemerlang hati, tidak khusyuk, tu yang membawa kita ni Allah, dalam solat tu nak laju je. Tu yang bawa kita ni dalam solat tu gopoh gapah. Dalam solat tu mikir ke perkara-perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal 5 kali je kita temu dengan Allah Taala. Tu je masa kita dengan Allah Taala. Tu pun kita duk main-main lagi. Lepas tu nak katakan ya. Lepas tu kenapa adanya kita? Kita masa dengan Allah Ta'ala 24 jam. Kita dengan Allah Ta'ala ada 5 kali je solat dengan Allah Ta'ala. Tapi kelima-lima solat tu kita buat main-main. Dah ada kenapa je kita dengan Allah Ta'ala. Contoh kita dengan isteri kita. Kita dengan isteri kita, waktu dengan isteri kita ada malang je. Ada waktu malang, siang kerja, petang kerja, balik petang rehat. Malang je kita ada masa dengan isteri. Tiba-tiba malang tu, malang kita buat apa? Macam seolah-olah tak ada masa dengan isteri. Napa-napa pun tak ada masa dengan isteri. Dah apa gunanya isteri kita? Allah, tak ada kenapa. Rasa macam pelik pula kita. Ada isteri tapi malang-malang tak ada masa dengan isteri. Dahlah masa dengan isteri malang je. Tiba-tiba kita dak buatkan masa, kita dak khusyuk, kita dak layang isteri kita malang-malang tu. Tak ada guna lah. Rugi. Ada isteri rugi. Gitu katanya. Kita solat kita. Dengan Allah Ta'ala 5. Dengan 5 kita buat main. Rugilah kita ni. Allah Rabbi, rugi. Tu je masa kita dah. Tapi macam mana hati kita tak sabar. Hati kita tak rasa. Tapi tak boleh nak kata lah. Kalau Allah Ta'ala dah beri ni rasa manis tu. Susah juga. Susah juga. Untuk kita rasa khusyuk dalam solat. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, susahlah kita tak khusyuk. Allah tak pilih kita. Dan adalah padanya munajat hambanya dengan Tuhannya. Dalam solat ni seolah-olah kita ni bermunajat. Bermunajat ini adalah bercakap-cakap, berbisik-bisik kita dengan Tuhan kita di dalam solat. Kita tengok dalam solat, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan. Tak, kalau kita tengok dalam hadis, sekejap.
Kita tengok tadi. Kita bermunajat kerana kita kena ingat. Tiap-tiap bacaan, tiap-tiap pujian kita di dalam solat, Allah Ta'ala balas semuanya. Yang mana hadis Nabi sebut, apabila seorang hamba tu sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebut dalam solat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nescaya Allah Ta'ala akan balas Hamadanil Abdi. Hamadanil Abdi, hamba ku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, kita sebut. Maka Allah Ta'ala jawab, Athna ala abdi, hamba ku menyanjungi aku. Maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala majjadani abdi, hamba ku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadha baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Allah Ta'ala jawab, inilah bahagianku dan bahagian hamba-Ku, untuk hamba-Ku apa yang dipintanya, apa yang dimintanya. Allah, semua bacaan kita tu Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala balas. Kerana dalam solat tu merupakan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dalam kepada Allah Ta'ala, itulah masa kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Itulah masa rahmat mencurah-curah ke atas kita ni. Rahmat mencurah-curah ke atas kita ketika mana kita solat. Habis solat, habis rahmat. Melainkan kalau kita buat ibadat lain, kita zikir ke, kita duduk dalam majlis ilmu tu, ada pula rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dan jernih. Betul tak jernih? Jernih tak? Masafa. Dan jernih hatinya dan sirnya. Sama, hatinya dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya Azza wa Jal. Ni nak katanya. Kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan kita salat. Kita nak berhubung hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan salat. Kerana itulah ulama kata ni. Kalau kita tengok Baba Faisal Hafizallahu Ta'ala sebut nombor telefon Tuhan ni. Mudah je nombor telefon Tuhan ni. 24434. 24434. Ketika mana kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala, maka 24434. Kerana solat ni adalah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana kita nak berhubung, kita nak meminta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita solat. Kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala, kita nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, kita solat. Kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala, nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita solat. Kerana solat itu merupakan perhubungan seorang hamba dengan Tuhan dia. Senang, 24434. Kita nak menapa-napa yang kita hajati, kita ada masalah dan sebagainya, masalah tak kira lah urusan dunia ataupun urusan akhirat, hubunglah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi tu dengan kita solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni semua ni yang kita sebut pada malam ni, ada tak di dalam solat kita ni semua perasaan yang kita sebut ni? Kita ada rasa khulwah tak ketika mana kita solat? Kita ada rasa infirak tak? Kita rasa asing tak ketika mana kita masuk dalam solat? Kita rasa terputus tak kita dengan dunia ketika mana kita solat? Kita rasa apa? Kita ada rasa Allah, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ni semua ni jauh tak? Kalau lah jauh, nak kata jauh kita dengan Allah, dengan solat kita ni. Jauh kita solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Ni orang-orang ni sabda Nabi SAW, hakikat bagi solat. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita semua perasaan, semua sir hakikat solat ni kepada kita. Dengan kita usaha kita belajar solat, dengan kita usaha memperbaiki solat, dengan kita usaha tahu hakikat solat ni, maka Allah Ta'ala kurniakan semua kemanisan, semua rahsia-rahsia solat, sehingga kan kita merasakan sebesar-besar nikmat tadi tu adalah dengan kita mendirikan 2 rakaat. Ni sebab yang pertama tadi, khulwah, infirak, tu semua sebab-sebab kenapa solat ni sebesar-besar nikmat. Allahumma amin. Seterusnya kata Muhammad Ali At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu, bermula sembahyang itu imaduddin. Kata Muhammad Ali Tirmizi, Imam Ali Tirmizi mengatakan bahawasanya
Solat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Ni kalau kita tengok belajar di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai tashbih. Sebut. Kita khabar seseorang itu apabila ada persamaan seseorang itu dengan perkara yang lain, maka kita kata solat itu seperti tiang agama. Contoh kita kata Ahmad itu macam beruk. Contoh kita kata Ahmad macam beruk. Sebab apa? Sebab dia ni ada persamaan dengan beruk. Dia ni nakal contoh. Dia ni buah. Buah dia ni macam beruk. Sampailah kita kata dia ni Muhammad kal-kardi. Muhammad ni seperti beruk. Nak kata lebih, nak kata sama, sangat-sangat sama dia ni dengan beruk, kita kata Muhammad beruk. Muhammad tu beruk. Nak kata sama je perangai dia ni dengan beruk. Sama juga. As-salatu imaduddin. Maksud dia solat itu seperti tiang agama. Bila kita pandang tiang, bila kita melihat tiang, apa yang terbayang dalam pemikiran kita? Tiang. Harap tiang dah. Kayu ke seming, besi dan sebagainya itu tiang. Dengan mana apa? Solat ini disamakan dengan tiang pada wajah apa? Apa persamaan dia? Sama dia tu pada terbinanya sesuatu perkara di atas dia. Tiang ni nak boleh jadi surah ni, nak terbinanya dinding, nak terdirinya atap, semuanya terbina di atas tiang ni. Kerana ada tiang dulu. Ada orang mari buat rumah, buat tiang, buat atap dulu, tak ada. Tiba-tiba buat atap dulu, tak ada. Maka dia kena ada tiang. Maka begitulah solat, dia merupakan tiang yang mana terdirinya semua amalan-amalan lain. Tak, terbinanya amalan-amalan lain, sempurnanya amalan ibadat lain, puasanya, zakatnya, haji dia tadi tu terbina di atas solat. Kalaulah solat dia ni tak buat, maka tidak terima amalan lain. Dengan mana apa? Dengan makna tidak sempurna amalan-amalan yang lain. Tu tidak terima. Solat tak buat, tapi solat tak buat, panggil puasa dan sebagainya dia buat. Maka kesemua tadi tu tidak terima, dengan mana tidak sempurna ibadat amalan yang lain. Ibadat-ibadat yang lain itu tidak sempurna. Dan ialah, kita tengok itu pentingnya. Maka seolah-olah orang yang tidak menunaikan solat, orang yang tidak mendirikan solat, seolah-olah dia ni meruntuhkan agama dia. Tu. Tidak ada tiang, maka seolah-olah dia ni meruntuhkan surah ni. Begitu juga. Bila tidak solat, seolah-olah dia ni meruntuhkan agama dia. Tidak ada agama bagi dia. Tidak ada agama bagi dia. Dan ialah yang pertama, solat ni. Solat ni ialah yang pertama difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu. Dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala muslimin itu adalah sembahyang. Ialah sembahyang. Sembahyanglah ibadat yang pertama yang difardukan kepada umat Islam. Selepas 10 tahun daripada pelantikan Nabi menjadi Rasul, di dalam peristiwa Isra' dan juga Al-Mi'raj, Allah Ta'ala fardukan kepada kita ni solat. Selepas pada itulah barulah ibadat-ibadat yang lain. Maka solat inilah perkara yang pertama yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi pula Nabi sebut awwalu ma yuhasabu ila Allah ialah as-salah. Perkara sekali yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak nanti adalah solat. Tu solat ni. Dia seolah-olah dia ni seolah-olah solat ni adalah lesen bagi kita. Lesen. Kita sebut dah ni lesen. Dulu kita sebut dah. Yang mana kalau kita kena tahan roadblock di Poli, maka lesen ini perkara yang paling utama yang akan ditanyakan oleh Poli. Lesen ada ke tak? Bila lesen ada, maka insya-Allah
Polis tu akan mempermudahkan kita. Mungkin jalan lah. Lesen ada. Ni ada lesen. Okey ada. Saya comel. Okey jalan. Hati-hati jalan. Hati-hati jalan. Tapi bila seseorang itu solat dia tidak sempurna, dia tinggalkan solat, tidak ada lesen bagi dia. Maka apabila ditahan nanti di akhirat nanti, minta lesen. Mana lesen? Lesen tak ada. Tak ada lesen. Berhenti tepi je. Kena kena parking tepi. Lesen tak ada. Ni kereta siapa ni? Dia mari tanya. Dia mari macam-macam tanya. Kereta siapa? Tintip gelak ke tak gelak? Semua benda dah jadi susah. Ngelah kali jawab kan sampai bala juga. Gitulah kita dengan solat kita. Bila solat kita tidak sempurna, maka amalan-amalan yang seterusnya akan jadi berat bagi hamba tu. Allah, jadi susah dia ni, susah. Tak selamatlah, mudah kira ni dia tidak akan selamat. Maka tu ni solat merupakan amalan fardu yang pertama yang amalan ibadat yang pertama yang difardukan kepada umat muslim. Lagi pula dia ni sepanjang hayat dia. Ni solat ni sepanjang hayat. Tak seperti mana ibadat yang lain, puasa pada bulan Ramadan sahaja. Zakat ada waktu-waktu dia, haji pun ada waktu-waktu dia sahaja. Akan tetapi solat tak, sehingga akhir hayat tidak ada terkecuali. Sakit setara mana pun tidak ada terkecuali kita daripada kita nak kena melakukan solat. Tu. Lagi pula bermula sembahyang itu, ni musannif nak kata bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya. Tu. Berhadap. Maka solat ini Allah Ta'ala hadap kepada hamba dia. Berhadap di sini dengan makna apa? Bukanlah dengan makna berhadap ni Allah Ta'ala ni bertempat, lalu Allah Ta'ala menghadap hamba dia. Bukan makna begitu. Bila kita kata berhadap ni seolah-olah Allah Ta'ala ni bertempat. Akan tetapi berhadap di sini dengan makna mencurah-curah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhadap ni dengan makna mencurah-curah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kita kata berhadapnya seseorang kepada tuang dia. Contoh kita kata pelayang, tukang ambil order, nak ambil order customer, maka dia akan menghadap customer tu. Ni tangan dekat ni, tangan ada buku, kanan ada pen. Kiri buku, kanan pen. Nak apa? Nak order apa cik? Dia menghadap kepada customer, seolah-olah dia nak bagi apa semua perkara yang diminta oleh customer tersebut. Maka begitulah dengan solat. Solat ni Allah Ta'ala menghadap Allah Ta'ala ni kepada hamba dia. Ni Allah Ta'ala mencurahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Allah Ta'ala kata, mu mintalah apa yang mu nak di dalam solat ni, aku akan bagi semua. Semua yang kamu minta dalam solat ni aku akan bagi. Tu dengan makna hadap. Bukan dengan hadap yang kita faham ada tempat tu, semua mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil. Maha suci Allah daripada Allah. Maha suci Allah daripada tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Tu kita belajar dalam tauhid. Allah Ta'ala tidak bertempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Supaya berhadap segala hamba itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala dalam rupa kehambaan. Ni Allah Ta'ala amat mencintai. Allah Ta'ala amat suka kepada hamba dia ni. Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh rasa kehambaan. Allah Ta'ala suka hamba dia ni menghadap Allah Ta'ala dengan rasa penuh rasa kehinaan di dalam diri. Tu ni Allah Ta'ala suka. Seperti mana kita sebut tu ni, tuang binatang. Bila dia lepas makanan, dia tengok binatang dia ni berkerumu semangat ni makan. Dia rasa nak bagi lagi.
Gitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni bersungguh-sungguh, kita ni penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita mendirikan solat, dengan penuh rasa kehinaan, penuh rasa kehambaan, dengan penuh rasa khusyuknya, penuh rasa tawaduk, khuduk, ada berlaku semua ni. Allah Taala akan bagi kepada kita. Ketika mana kita melakukan solat. Sebab tu orang tak ambuh keluar kalau boleh dalam solat, tak ambuh keluar. Dan sebab lepas bila kita bagi salam, habis terputus semua tu, habis dah. Tak ada lah. Tu kita tak ambuh kalau kita boleh rasa benda tu. Kalau kita boleh amal, kita usaha sampailah kita boleh rasa benda tu, alhamdulillah. Tu adalah merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan dengan apa dah? 8:10. Dengan keadaan tazallul, yakni merendahkan diri, wa taslim. Ni moleklah kita sambung pada minggu hadapan ni. Semua ni rupa-rupa yang berada di dalam solat. Ni tazallul. Pada berdirinya kena ada rasa tazallul. Pada rokoknya kena ada tawaduk. Pada sujudnya kena ada khusyuk. Pada iktidalnya kena ada taslim. Ni perasaan-perasaan yang kita akan sebut. Yang kita akan sebut insya-Allah pada minggu depan. Kita kena hadirkan, sentiasa kena hadirkan di dalam solat. Akad takbir intiqal, Allahu akbar. Kena rasa apa di situ? Kena rasa menyerah diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu seperti mana kita ni menyerah diri kita ni kepada Pak Li. Aku akak tangan kepada Pak Li. Allah, Pak Li, aku takut kamu, Pak Li. Aku tak ada kuasa, aku tak ada benda-benda dah ni. Aku serah kamu belaka. Gitu. Begitu jika kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akak takbir, Allah Ta'ala, Allahmu maha berkuasa, aku ni hamba-Mu yang hina, tak ada sekeping habuk. Sentiasa aku berhajat kepadamu, aku serah aku ni kepada dirimu. Serah belaka dah kepadamu, ya Allah, ya Tuhan aku. Tu kena ada sokmo, Masa berdiri kena rasa apa? Masa rokok kena ada rasa apa? Masa duduk antara dua sujud kena ada rasa apa? Masa duduk iftirash ke, tawarru' ke, tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke, kena ada rasa apa pada ketika itu. Tu. Ni kita nak ke arah yang lebih baik dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni musannif akan sebut semua ni. Moga-moga kita ni dapat faham lepas pada ni, dan juga kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar di dalam kitab musannif. Ni wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.